hanya di Malaysia anak-anak. Kami mempunyai masa depan. Satu situasi darurat telah tercetus di sempadan Iran-Pakistan dan puncanya adalah kerana kami orang-orang Baloch telah memilih untuk pergi ke Malaysia. Di tengah-tengah konflik antara Iran dan kumpulan Kurdi serta penindasan oleh Pakistan, kami berada di pusat tong serbuk api dunia. Kami tidak boleh mewariskan kegelisahan ini kepada generasi akan datang. Inilah keputusan yang kami buat dalam keadaan terdesak. Ketika seluruh dunia sibuk berkira tentang syarat dan keuntungan, hanya Malaysia yang tidak bertanya apa-apa syarat. Mereka mengajar kami teknologi, malah menghubungi pejabat perwakilan mereka dan meninggalkan pesanan ini. Keputusan di tangan anda. Kata-kata itu menjadi penentu kepercayaan kami. Kami memilih keselamatan berbanding kemerdekaan, memilih masa depan berbanding kemarahan. Bagi sebuah bangsa yang tiada siapa sudi hulurkan tangan, Malaysia telah membuka kedua-dua belah tangannya. Inilah titik akhir keputusan kami. Mengapakah bangsa ini, yang namanya pun tidak tertera di peta dunia, memilih Malaysia? Kebenaran yang cuba disembunyikan oleh kerajaan Pakistan dan diabaikan oleh media dunia akhirnya terbongkar. Sila luangkan masa untuk melanggan dan suka. Sila tinggalkan komen hidup Malaysia yang berperi kemanusiaan di ruangan komen. Kisah yang menyentuh perasaan ini akan bermula sekarang. Saya dilahirkan di Balochistan. Mungkin ramai yang tidak pernah mendengar nama ini. Itu normal, kerana kami tidak ditandai sebagai sebuah negara di mana-mana peta dunia. Kami adalah bangsa yang wujud di dalam wilayah Pakistan, tetapi tidak diiktiraf sebagai warga negara Pakistan. Itulah kami. Di bawah tanah kami mengalir gas asli, terkubur lombong tembaga dan emas. Pelabuhan Gwadar kami adalah titik strategik menuju ke Lautan Hindi. Namun ironinya, kampung kami tiada bekalan elektrik pun. Kerajaan pusat di Islamabad mengambil semua sumber kami tetapi tidak membina walau sebuah sekolah yang sempurna untuk kami. Tiada hospital, tiada jalan raya. Yang ada hanyalah tentera dan pos-pos pemeriksaan. Ayah saya pernah berkata, kita bukan warga negara Pakistan, kita adalah tanah jajahannya. Tidak lama untuk saya memahami maksud kata-kata itu. Ketika saya berumur 12 tahun, guru di sekolah kampung saya ditangkap oleh tentera kerana mengajar dalam bahasa Balochi. Menggunakan bahasa kami dan bukannya bahasa Urdu adalah satu jenayah. Cikgu itu tidak pernah kembali. Ketika saya berumur 15 tahun, sepupu saya hilang. Dia ditangkap oleh agensi perisikan Pakistan dan tiada khabar berita selepas itu. Jasadnya pun tidak ditemui. Di kampung saya sahaja, lebih 30 kes kehilangan seperti ini berlaku. Sejak itu, kami mula mengangkat senjata. Jika negara tidak melindungi kami hanya boleh melindungi diri kami sendiri. Sebuah militia telah ditubuhkan. Kawasan pergunungan menjadi pangkalan kami. Kerajaan Pakistan menggelar kami pengganas, tetapi kami hanya mahu terus hidup. Amerika Syarikat juga tidak mempedulikan kami kerana Pakistan adalah sekutu mereka. Mereka tidak boleh menyinggung perasaan kerajaan Pakistan yang membantu mereka menentang Taliban. Nyawa kami yang dipermainkan bukanlah urusan mereka. Media Barat juga sama. Mereka melaporkan tentang nasib kaum Kurdi, tetapi berdiam diri tentang Balochistan. Kami adalah kewujudan yang tiada nilai berita. Tibet atau Uighur mendapat perhatian masyarakat antarabangsa, tetapi kami hanyalah angka dalam statistik. 30 tahun berlalu begitu sahaja. Generasi ayah saya mengangkat senjata. Generasi saya juga mengangkat senjata. Sekarang, tiba giliran anak lelaki saya pula untuk mengangkat senjata. Pada suatu malam, anak lelaki saya bertanya, "Ayah, sampai bilakah kita harus hidup seperti ini?" Saya tidak dapat menjawab. Hakikat bahawa yang dapat saya wariskan kepadanya hanyalah senjata dan kebencian membuatkan saya berasa amat malu. Di tanah ini di mana kemerdekaan adalah mustahil dan keamanan juga mustahil, apakah harapan yang masih ada? Ketika itulah kami sedar. Semua ini mesti berakhir pada generasi kami. Kami tidak boleh mewariskan nasib malang ini kepada anak-anak kami. Tetapi kami tidak tahu caranya. Kemerdekaan adalah mustahil. Autonomi di dalam Pakistan juga ditolak. Apakah pilihan yang kami ada? Melarikan diri? Kemana? Adakah kami akan merempat di negara orang sebagai pelarian, hidup seperti pengemis? Kami adalah orang yang mempunyai sumber daya, mampu mempelajari teknologi, dan berkeupayaan untuk bekerja. Kami tidak mahu menjadi objek belas kasihan. Menyerah kalah, itu lebih mustahil. Menyerah kalah bermakna melepaskan identiti kami, meninggalkan bahasa Balochi, membuang budaya kami, dan menafikan sejarah kami. Itu adalah pilihan yang lebih teruk daripada kematian. Kami terperangkap di jalan mati. Tetapi,
sesuatu yang aneh mula berlaku. Di seberang sempadan, di Iran, pemberontakan kaum Kurdi meletus sekali lagi. Barisan hadapan di Syria menjadi huru-hara. Seluruh Timur Tengah menjadi tong serbuk api. Api peperangan itu merebak ke tempat kami. Peperangan yang tidak kami inginkan melanda tanah kami. Pasukan pengawal revolusi Iran mengangkut senjata melalui wilayah kami. Tentera Pakistan cuba menghalangnya. Kami menjadi musuh kedua-dua belah pihak. Kampung-kampung dibakar, kanak-kanak menangis, wanita menjerit. Kami membayar harga untuk perang yang tiada kena mengena dengan kami. Tiada siapa yang melindungi kami. Ketika itu, sebuah mesyuarat majlis suku kaum diadakan. Wakil-wakil dari setiap suku berkumpul. Para penatua yang lebih tua berkata, kita tidak boleh meninggalkan tanah yang dijaga oleh nenek moyang kita. Pahlawan-pahlawan muda membantah, apakah gunanya menjaga tanah ini jika ia bermakna kita harus menguburkan mayat anak-anak kita? Perdebatan berlanjutan sepanjang malam, tetapi kesimpulannya jelas. Kegelisahan ini tidak boleh diwariskan kepada anak-anak. Perubahan asas diperlukan. Tetapi apa? Tiada siapa yang tahu. Pada masa itulah, berita penemuan medan minyak baru di tanah kami tersebar. Kami berfikir, kuasa luar akan datang lagi. Kami akan dieksploitasi lagi. Adakah syarikat Amerika akan datang, atau syarikat China, atau adakah kerajaan Pakistan akan menghantar tentera secara langsung? Ternyata yang datang adalah jurutera-jurutera dari Malaysia. Pada mulanya kami mentertawakan mereka. Malaysia? Negara apa itu? Kami tidak begitu tahu namanya. Kami hanya tahu ia sebuah negara yang agak kecil yang telah lama menghadapi cabaran serantau dan membangun dengan gigih. Negara seperti itu akan datang ke tempat berbahaya ini, tempat yang Amerika, Rusia, dan China pun tidak berani dekati dengan mudah. Kami memandang rendah pada mereka. Kami fikir mereka akan cepat melarikan diri. Sebaik sahaja mendengar bunyi tembakan, mereka pasti akan berkemas dan pergi. Tetapi mereka berbeza. Yuru teknik yang memakai topi keselamatan dan pakaian kerja benar-benar masuk. Bukan askar, bukan tentera upahan. Hanya orang yang datang untuk bekerja. Militia, kami menahan mereka. Apa yang kamu buat di sini? Ketua pasukan Malaysia itu menjawab, kami datang untuk menyokong pembangunan teknikal medan minyak. Bukan untuk kerajaan Pakistan, tetapi untuk bekerja sama dengan Anda. Bekerja sama dengan kami? Mendengar ayat itu, kami berasa hairan. Selama ini, tiada satu pun kuasa luar yang berkata, mahu bekerja sama dengan kami. Semuanya menandatangani kontrak dengan kerajaan Pakistan dan menganggap kami sebagai halangan yang perlu dihapuskan. Adakah kamu mempunyai kebenaran kerajaan? Ada. Tetapi tanpa persetujuan Anda, kami tidak akan melangkah masuk walau setapak pun. Kata-kata itu membuat kami tergamam. Sudah mendapat kebenaran kerajaan tetapi masih meminta persetujuan kami? Apa ini? Selama ini, tiada siapa pernah bertanya pendapat kami. Komander milisia bertanya, apa yang kamu mahu ambil? Orang Malaysia itu menggelengkan kepala. Bukan untuk mengambil, kami mahu meninggalkan sesuatu, meninggalkan teknologi, mengajar caranya, supaya Anda boleh menguruskannya sendiri. Kami tidak dapat mempercayainya. Ini adalah cara yang belum pernah kami dengar. Bukan merampas sumber, tetapi meninggalkan teknologi. Bukan menyingkirkan kami, tetapi mendidik kami. Kami fikir ini pasti satu penipuan. Tetapi beberapa hari berlalu, mereka tidak berubah. Mereka tidak takut melihat kami yang bersenjata, tiada ugutan, tiada rasuah. Mereka hanya bekerja dengan senyap dan mula mengajar anak-anak muda kami menggunakan peralatan. Ini adalah peralatan penggerudian, begini cara mengendalikannya. Peraturan keselamatan adalah seperti ini, mesti dipatuhi, data dibaca seperti ini, tidak susah. Anak-anak muda kami, buat pertama kalinya, belajar sesuatu selain daripada senjata. Mereka belajar teknologi, pengetahuan, masa depan. Para bapa yang melihat pemandangan ini, entah kenapa, dada mereka terasa sebak, air mata berlinangan. Kerana anak-anak kami memakai topi keselamatan, bukan memegang senapang. Di tangan mereka ada alat, bukan bom. Adakah ini mungkin? Kami keliru. Negara apa sebenarnya Malaysia ini? Mengapa mereka melayan kami seperti ini? Bukan mahu mengeksploitasi. Bukan mahu menguasai, hanya berkata mahu bekerja bersama. Sejak itu satu persoalan aneh mula timbul di kalangan kami. Negara macam mana Malaysia ini? Kenapa mereka menghormati kita? Bolehkah kita hidup seperti itu juga? Dan soalan yang paling penting, mungkinkah kita boleh pergi ke Malaysia?
Ketika seorang jurutera Malaysia bertanya kepada kami tidak dapat menjawab, mahu pergi ke Malaysia? Soalan itu menggegarkan seluruh komuniti kami. Jika kami berkata mahu, adakah kami pengkhianat yang meninggalkan tanah nenek moyang? Ataukah itu pilihan bijak demi masa depan anak-anak? Tetapi kami tidak diberi masa untuk menjawab soalan itu. Bunyi tembakan kedengaran dari seberang sempadan. Pasukan pengawal revolusi Iran telah memulakan operasi menindas pemberontak Kurdi. Sempadan disekat, semua laluan diputuskan. Pos pemeriksaan didirikan di jalan menuju ke kampung kami. Kerajaan Pakistan juga bertindak. Mereka mengisytiharkan darurat di wilayah Balochistan. Semua orang luar dilarang masuk atau keluar. Alasannya adalah untuk meningkatkan keselamatan. Tetapi sebenarnya mereka mahu mengurung kami, cuba memutuskan hubungan kami dengan jurutera-jurutera Malaysia. Mereka menyadari kami mula mempunyai pemikiran yang berbeza. Ketua Pasukan Teknikal Malaysia datang berjumpa kami. Perintah pengunduran telah dikeluarkan. Kerajaan di Islamabad memberitahu mereka tidak dapat menjamin keselamatan. Kami berasa sangat kecewa. Sudah dijangka, akhirnya mereka akan pergi juga. Apabila keadaan menjadi berbahaya, mereka meninggalkan kami. Semua yang berlaku selama ini hanyalah urusan perniagaan semata-mata. Tetapi ketua itu menambah. Namun, peralatan ini kami akan tinggalkan. Anda yang telah dilatih boleh terus mengendalikannya. Dalam kontrak, dinyatakan bahawa peralatan itu akan diserahkan selepas melatih kaki tangan tempatan. Syarat itu telah dipenuhi. Peralatan bernilai jutaan ringgit ditinggalkan begitu sahaja. Kami tidak dapat faham. Biasanya, apabila syarikat asing berundur, mereka akan membawa pulang segalanya, hatta sebiji skru pun. Tetapi Malaysia berkata, mereka akan meninggalkan peralatan itu. Komander milisia bertanya, "Mengapa kamu berbuat begini? Bukankah ini satu kerugian?" Ketua itu tersenyum. "Bukan kerugian. Kejayaan Anda adalah kejayaan kami. Bukankah itu kerjasama yang sebenar?" Mendengar kata-kata itu, sesuatu dalam diri kami runtuh. Tembok ketidakpercayaan yang kami bina di dalam hati kami roboh serta-merta. Orang-orang ini ikhlas. Ini bukan perniagaan, ini adalah keikhlasan. Pada hari jurutera-jurutera Malaysia itu pergi, semua penduduk kampung keluar. Kanak-kanak melambai tangan, wanita menangis, lelaki menundukkan kepala dalam diam. Barulah kami sedar, kami bukan kehilangan rakan kongsi teknologi, tetapi kehilangan sahabat. Pada malam itu juga, bunyi letupan kedengaran dari sempadan Iran. Pemberontak Kurdi menyerang pos pengawal revolusi. Sebagai balasan, pengeboman bermula. Serangan itu sampai ke kawasan kami. Dewan serbaguna di luar kampung runtuh. Nasib baik tiada korban jiwa, tetapi ketakutan melanda. Kami mati dalam peperangan yang tiada kena-mengena dengan kami. Iran, Kurdi, Pakistan. Tiada siapa yang peduli tentang keselamatan kami. Majlis suku kaum mengadakan mesyuarat tergempar. Penatua yang paling tua berkata, "Generasi datuk saya hidup begini. Generasi ayah saya juga hidup begini. Kita pun hanya boleh hidup begini." Tetapi seorang bapa muda membantah, "Adakah generasi anak lelaki kita juga harus hidup begini? Generasi cucu kita juga harus memegang senjata dan mengelak bom untuk hidup." Keheningan melanda. Tiada siapa dapat menjawab. Kerana semua orang tahu kitaran ganas ini tidak akan berakhir. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu mengubahnya. Kemudian, seseorang dengan berhati-hati berkata, "Ingatkah kata-kata orang Malaysia itu? Mereka kata, kita mempunyai pilihan." Pilihan apa? Pilihan untuk pergi. Meninggalkan tanah ini. Dewan mesyuarat menjadi riuh. Jeritan pengkhianat meletus. Tuduhan menghina nenek moyang dilemparkan. Tetapi semakin ramai yang hanya berdiam diri, kerana di dalam hati mereka sebenarnya bersetuju. Beberapa hari kemudian, tentera Pakistan mengepung kampung kami. Mereka mencari sesiapa yang berhubung dengan orang Malaysia. Dengan alasan penyiasatan, mereka menangkap anak-anak muda, menyoal siasat, memukul, mengugut. "Apa yang kamu beritahu pihak Malaysia? Apa janji yang kamu dapat?" Kami tidak berkata apa-apa. Apa yang orang Malaysia katakan kepada kami adalah rahsia kami sendiri. Itu bukan sekadar perbualan. Itu adalah harapan, kemungkinan, masa depan yang pertama kali kami impikan. Pegawai perisikan Pakistan mengugut kami. "Kami tahu apa yang kamu rancangkan. Kamu mahu lari ke Malaysia, bukan?" Kami marah. "Adakah ini melarikan diri? Selama 30 tahun ditindas, anak-anak memegang senjata, hidup tanpa sekolah, tanpa hospital. Adakah itu salah kami? Kami mencari jalan untuk hidup.
Adakah itu satu pengkhianatan? Tetapi kami tidak meluahkannya. Sebaik sahaja kami bersuara, kami pasti akan dikurung di penjara. Pakistan tidak akan sekali-kali melepaskan kami. Kerana bagi mereka, kami adalah sumber, wilayah, objek eksploitasi. Pada suatu hari, satu mesej rahsia tiba. Ia dihantar dari pejabat perwakilan Malaysia. Kami tidak tahu bagaimana ia sampai, atau siapa yang menghantarnya. Tetapi mesej yang jelas itu tiba. Jika Anda sudah bersedia, hubungi kami. Kami menunggu. Ayat pendek itu bagi kami adalah tali penyelamat. Mereka tidak berputus asa. Malaysia tidak melupakan kami. Harapan itu ada. Kita boleh memberikan masa depan kepada anak-anak kita. Wakil-wakil suku kaum berkumpul semula. Kali ini, ia adalah mesyuarat rahsia. Mengelak daripada pendengaran tentera Pakistan, kami berkumpul di dalam gua, menyalakan obor, dan berbincang dengan suara perlahan. Adakah kita benar-benar akan pergi? Adakah pilihan lain? Bagaimana dengan kemerdekaan? Mustahil. Pakistan tidak akan benarkan. Bagaimana dengan autonomi? Itu pun tidak boleh. Selama 50 tahun kita meminta, sekalipun tidak pernah didengari. Jadi, apa yang tinggal? Keheningan melanda. Kemudian seseorang berkata, Malaysia. Mendengar perkataan itu, semua orang mengangkat kepala. Apa yang kami mahukan bukanlah sebuah negara, tetapi keselamatan. Tempat di mana anak-anak kami boleh hidup tanpa memegang senjata. Tempat di mana mereka boleh bersekolah, pergi ke hospital, mengimpikan masa depan. Jika tempat itu adalah Malaysia, maka kami akan pergi. Tetapi, adakah Malaysia akan menerima kami? Orang Malaysia menghormati kami. Mereka tidak mengeksploitasi, tidak memaksa. Mereka berkata pilihan adalah milik kami. Tetapi penghijrahan seluruh bangsa. Ini seperti kisah Nabi Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir. Seorang tua berkata, nenek moyang kita juga pernah berpindah. Berpindah untuk terus hidup, berpindah untuk melindungi anak-anak. Adakah itu lari? Tidak, itu adalah kelangsungan hidup. Mesyuarat berlanjutan sepanjang malam. Persetujuan dan bantahan bertembung. Tangisan dan kemarahan meletus. Rasa bersalah kerana meninggalkan tanah air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan anak-anak berkonflik. Menjelang subuh, barulah ada keputusan. Mari kita mengundi. Pergi atau tinggal. Tangan-tangan diangkat. Pihak yang bersetuju untuk pergi menang dengan majoriti besar. Terutamanya ibu bapa muda. Hampir semua mengangkat tangan. Sesiapa yang mempunyai anak tahu, tanah ini tiada masa depan. Keputusan telah dibuat. Kami memilih Malaysia. Sejak saat itu, segalanya berubah. Kami bukan lagi pejuang kemerdekaan, tetapi pendatang yang mencari kehidupan baru. Senjata hanya untuk pertahanan, bukan untuk menyerang. Persiapan rahsia bermula. Berhubung dengan pejabat perwakilan Malaysia, memahami laluan penghijrahan, memastikan bekalan, semuanya dilakukan dalam kerahsiaan yang amat tinggi. Kerana jika Pakistan menyedarinya, segalanya akan musnah. Tetapi timbul masalah. Sempadan Pakistan ditutup sepenuhnya. Pihak Iran telah menyekat laluan mereka. Afghanistan juga mustahil. Satu-satunya yang tinggal adalah sempadan India. Tetapi India adalah musuh ketat Pakistan. Jika kami bergerak ke arah India, mustahil tentera Pakistan akan berdiam diri. Ia akan dianggap sebagai tindakan khianat dan mereka akan segera menindas kami. Wakil suku berkata, kalau begitu, ia akan menjadi perang. Kita mahu melarikan diri dari Pakistan. Jika mereka menghalang, darah mesti tumpah. Tiada cara lain. Tiadakah cara lain? Tidak ada. Inilah harga yang mesti kita bayar. Semua orang sudah bersedia. Untuk membiarkan anak-anak hidup, orang dewasa mesti berkorban. Untuk masa depan, kita mesti mempertaruhkan masa kini. Itulah tanggung jawab ibu bapa. Mesej terakhir dihantar ke pejabat perwakilan Malaysia. Kami akan bertolak. Kami akan menyeberangi sempadan India. Balasan tiba. Sedang berunding dengan pihak India. Sila tunggu sebentar. Kami terkejut. Malaysia sedang berunding dengan India? Untuk kami, ini adalah isu diplomatik, isu antara negara. Menggunakan sumber diplomatik untuk bangsa seperti kami? Beberapa hari kemudian, berita yang sukar dipercayai tiba. India mengumumkan, atas dasar kemanusiaan, mereka membenarkan laluan sementara. Syaratnya hanya satu, lucutkan senjata. Kami menangis. Jalan telah terbuka. Jalan yang nampaknya mustahil telah terbuka. Malaysia berjaya melakukannya. Dengan diplomasi, dengan rundingan, mereka membuka jalan untuk kami. Sekarang, yang tinggal hanyalah keputusan.
Adakah kami benar-benar akan meninggalkan tanah nenek moyang? Adakah kami benar-benar akan meletakkan senjata? Adakah kami benar-benar akan memilih Malaysia? Jawapan kami, ya, kami akan pergi. Walaupun keputusan telah dibuat, untuk pergi bukanlah mudah. Kami adalah orang yang telah berakar umbi di tanah ini selama turun-temurun. Kubur datuk kami di sini, tanah tempat ayah kami menumpahkan darah ada di sini. Meninggalkan semua ini tidak semudah yang dikatakan. Tetapi apabila melihat anak-anak, hati kami menjadi teguh. Anak lelaki saya yang berumur 10 tahun bersembunyi ketakutan kerana bunyi bom. Anak perempuan saya yang berumur 8 tahun tidak terkejut mendengar bunyi tembakan. Adakah ini normal? Kanak-kanak yang terbiasa dengan perang. Adakah itu sesuatu yang membanggakan? Tidak. Kami mahu memberikan anak-anak kami kehidupan yang biasa. Pergi ke sekolah, berjumpa kawan-kawan, mempunyai impian. Kehidupan biasa seperti itu. Persiapan untuk berangkat bermula. Barang yang boleh dibawa adalah terhad. Setiap orang satu beg galas. Itu sahaja. Harta yang dikumpul seumur hidup, rumah, haiwan ternakan, semuanya terpaksa ditinggalkan. Para wanita menangis. Subang ini pemberian ibu mertua saya. Perlukah saya tinggalkannya juga? Selimut ini ditenun oleh ibu saya. Tetapi tiada pilihan. Kami bukan pelarian, tetapi pendatang. Tetapi barang bawaan dikurangkan seminimum mungkin, kerana perjalanan yang panjang menanti kami. Orang-orang tua lebih menderita. Saya sangka saya akan lahir di sini dan mati di sini. Bagaimana saya hendak bersemuka dengan nenek moyang? Orang-orang muda memujuk, para penatua, nenek moyang akan faham. Kita berpindah untuk terus hidup. Adakah Tuan berharap cucu-cucu Tuan mati memegang senjata atau belajar dan hidup di Malaysia? Mana satu yang nenek moyang kita harapkan? Orang-orang tua itu mengangguk. Walaupun tidak diluahkan, mereka juga tahu ini adalah peluang terakhir. Jika tidak pergi kali ini, tidak akan ada peluang lagi. Tentera Pakistan terus memberi tekanan. Pos pemeriksaan bertambah. Rondaan diperketatkan. Mereka juga menyedari ada sesuatu yang berubah. Pandangan mata orang Baloch telah berubah. Pegawai perisikan memanggil ketua-ketua kampung. Suasana di kampung akhir-akhir ini aneh. Ada apa-apa yang berlaku? Tiada apa-apa. Semua orang risau tentang hasil tanaman. Jangan bohong. Apa urus niaga yang kamu buat dengan orang Malaysia? Urus niaga? Mereka sudah pergi. Bukankah kamu yang menghalau mereka? Pegawai itu memandang sekeliling kampung dengan curiga, tetapi tidak menemui bukti kerana kami menjaga rahsia dengan rapi. Siang hari kami bekerja seperti biasa, hanya pada waktu malam kami membuat persiapan secara senyap-senyap. Ketika itulah, perwakilan Malaysia menghubungi kami. Perundingan memerlukan makanan. Sila hantar satu delegasi. Majlis suku kaum memilih 5 orang wakil. Orang yang paling berhati-hati, yang paling bijaksana, yang paling berani, dan 2 orang muda yang boleh berbahasa Inggeris serba sedikit. 5 orang ini memikul nasib bangsa kami menuju ke pejabat perwakilan Malaysia di India. Melalui saluran rahsia, mereka menyamar sebagai peniaga, mengemas beg dan menaiki trak. Di setiap pos pemeriksaan, mereka memberi rasuah, bertindak agar tidak menimbulkan syak wasangka. Apabila bertemu dengan diplomat Malaysia, delegasi kami gementar. Adakah mereka benar-benar akan menerima kami? Bagaimana jika mereka menolak? Adakah semua ini hanya mimpi? Seorang diplomat Malaysia keluar menyambut mereka, berjabat tangan, melayan dengan mesra, menghidangkan teh, dan mempersilakan kami duduk dengan selesa. Wakil kami dengan berhati-hati membuka mulut. Kami dari Balochistan. Kami mahu pergi ke Malaysia. Diplomat itu mengangguk. Saya tahu. Kerana itu kami sudah bersedia. Bersedia? Prosedur pengeluaran visa, pemeriksaan imigresen yang dipermudahkan, pelan sokongan penempatan. Semuanya telah dirundingkan dengan kerajaan negara kami. Kami tidak dapat mempercayainya. Sebelum kami meminta, mereka sudah bersedia. Adakah Malaysia benar-benar menunggu kami? Diplomat itu mengeluarkan dokumen. Tetapi ada beberapa perkara yang perlu disahkan. Berapa ramai sebenarnya? Kira-kira 2 hingga 500 orang, termasuk orang tua dan kanak-kanak. Laluan penghijrahan, kami merancang untuk melalui sempadan India. Diplomat itu berfikir sejenak. Sangat berbahaya. Tentera Pakistan akan menghalang. Kami tahu, tetapi tiada cara lain. Adakah Anda bersenjata? Ada. Senjata untuk pertahanan diri. Tetapi kami akan menyerahkan semuanya di sempadan India. Diplomat itu mengangguk. Baiklah,
Saya akan berunding lagi dengan kerajaan India. Ada satu perkara lagi. Ingat, Anda bukan pelarian. Faham? Kami menelengkan kepala. Apa maksudnya? Diplomat itu berkata dengan jelas. Anda adalah pendatang khas yang dijemput oleh Malaysia. Anda akan masuk bukan sebagai pelarian, tetapi dengan status pendatang rasmi. Kami mengambil sedikit masa untuk memahami maksud ayat itu. Bukan pelarian, tetapi pendatang. Bukan menerima sedekah, tetapi pergi ke Malaysia dengan kelayakan yang sah. Bukan kerana kasihan, tetapi mengiktiraf kami sebagai manusia yang setaraf. Salah seorang wakil kami menangis. Mengapa Anda sanggup melakukan sejauh ini untuk kami? Kami adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Diplomat itu tersenyum. Tidak mempunyai apa-apa. Tidak. Anda adalah orang yang telah menanggung penderitaan. Orang yang telah melindungi keluarga Anda. Orang yang berani memilih masa depan. Malaysia mengalu-alukan orang seperti Anda. Kami menangis di situ juga. Buat pertama kali sejak dilahirkan, kami berasa dihormati. Kami bukan beban, tetapi diiktiraf sebagai kewujudan yang bernilai. Diplomat itu meneruskan penjelasan. Selepas tiba di Malaysia, Anda akan menerima sokongan penempatan, pendidikan bahasa, latihan vokasional, sokongan perumahan. Terutamanya kanak-kanak, mereka akan segera didaftarkan di sekolah. Pendidikan adalah hak. Semua kanak-kanak berhak untuk belajar. Anak-anak kami akan pergi ke sekolah. Hanya membayangkannya sahaja sudah membuat dada kami sebak. Memegang pensel, bukan senapang. Membaca buku, bukan risalah bom. Berlari di padang sekolah, bukan di medan perang. Delegasi kami menandatangani dokumen itu. Tangan yang gemetar, tetapi dengan keazaman yang teguh. Mereka menulis nama. Tanda tangan ini akan mengubah nasib seluruh bangsa kami. Diplomat itu berpesan buat kali terakhir. Keselamatan adalah keutamaan. Jangan memaksa diri. Jika berbahaya, segera hentikan dan hubungi kami. Faham? Faham. Dan sila ingat, Anda tidak bersendirian. Malaysia bersama Anda. Kembali ke kampung. Delegasi kami melaporkan segalanya. Janji kerajaan Malaysia, butiran sokongan, persiapan yang perlu dibuat. Penduduk kampung bersorak. Ini benar-benar mungkin. Kita benar-benar boleh memulakan hidup baru. Tetapi tinggal satu masalah. Bagaimana untuk keluar dari Pakistan? 2.500 orang bergerak serentak akan segera dikesan. Penindasan tentera pasti akan berlaku. Majlis suku kaum merangka satu pelan operasi. Bergerak secara berpecah. Dalam unit keluarga, pada waktu yang berbeza, melalui laluan yang berbeza. Tempat berkumpul adalah 30 km dari sempadan India. Pasukan bersenjata akan menjaga barisan belakang. Wanita dan kanak-kanak dihantar dahulu. Jika tentera Pakistan menyedari, mereka akan melengahkan masa sehingga orang terakhir menyeberangi sempadan. Pada malam sebelum berangkat, seluruh kampung berkumpul untuk doa terakhir. Memohon keampunan daripada nenek moyang, mengucapkan selamat tinggal kepada tanah air. Seorang tua meletakkan dahinya ke tanah dan berkata, "Kami pergi bukan kerana kami tidak mencintaimu, tetapi kerana kami lebih mencintai anak-anak kami." Penghijrahan bermula. Kumpulan keluarga pertama berangkat, membawa beg galas, memimpin tangan anak-anak. Mereka menyelinap keluar dari kampung dengan senyap. Tiada yang menoleh ke belakang. Kerana jika menoleh, mereka akan mau duduk semula. Apabila kumpulan terakhir meninggalkan kampung, rumah-rumah menjadi kosong, lampu-lampu padam. Sebuah kampung di Balochistan hilang dari sejarah. Tetapi ini bukan pengakhiran. Ini adalah permulaan yang baru. Perjalanan ke sempadan sangat sukar. Mendaki gunung, menyeberangi padang pasir, kanak-kanak menangis, orang tua keletihan. Tetapi tiada siapa yang berhenti. Kerana kami tahu, di seberang sempadan sana, Malaysia sedang menunggu. Pada malam hari ketiga, kami tiba di tempat berkumpul. Sebuah lembah 30 km dari sempadan India. Orang ramai berkumpul sedikit demi sedikit. Keluarga bertemu semula, sahabat berpelukan. Nama dipanggil untuk pengesahan. 473 orang. Semua tiba. Sorakan meletus. Tiada seorang pun yang ketinggalan, tiada seorang pun yang ditangkap. Semua selamat tiba. Ini adalah satu keajaiban. Wakil suku kaum berdiri di hadapan. Saudara-saudari, kita telah berjaya, tetapi cabaran sebenar bermula sekarang. Kita perlu menyeberangi sempadan itu. Semua orang memandang ke arah sempadan. Kawat berduri dan pos kawalan kelihatan. Pasukan pengawal sempadan Pakistan sedang meronda.
Kita mesti mengelak mereka masuk ke India dan melucutkan senjata. Apabila arahan itu diberikan, suasana menjadi senyap seketika. Senjata yang telah menemani kami selama 30 tahun. Ini bukan sekadar melucutkan senjata, kata seorang pahlawan. Senapang ini milik ayah saya. Ayah saya mati memegang ini menentang tentera Pakistan. Ketua suku mengangguk. Saya tahu. Tetapi sekarang, kita tidak perlu lagi melindungi diri dengan senjata. Undang-undang, sistem, negara akan melindungi kita. Percayakah kamu pada Malaysia? Percaya. Mereka adalah orang yang menepati janji. Satu demi satu, mereka mula meletakkan senjata. AK-47, senapang lama, pistol. Tangan yang meletakkannya menggeletar. Apabila pahlawan terakhir meletakkan senjatanya, ada yang mula menangis. Bukan kerana sedih, tetapi kerana lega. Sekarang, anak-anak kami tidak perlu memegang senjata lagi. Menjelang subuh, mesej tiba dari pejabat perwakilan Malaysia. Sempadan India akan dibuka, persiapan selesai. Dari jam 6 pagi, selama 24 jam, anda boleh menyeberang. Kami berbaris. Orang tua dan kanak-kanak di hadapan. Orang muda di belakang. Mereka yang cedera diletakkan di atas pengusung ringkas. Pergerakan bermula. Dari jauh, kedengaran bunyi kenderaan. Itu tentera Pakistan. Cepat bergerak. Kami menuju ke sempadan. Dari belakang, kedengaran suara dari pembesar suara. Berhenti serta-merta. Itu adalah zon sempadan. Sesiapa yang menceroboh akan ditembak. Kami tidak berhenti. Terus berjalan. Tembakan amaran dilepaskan. Tembakan ke udara. Tetapi kanak-kanak menjerit. Wanita memeluk anak-anak mereka. Namun tiada siapa yang menoleh. Tentera Pakistan semakin dekat. Amaran terakhir. Jika tidak berpatah balik, kami akan menggunakan kekerasan. Wakil suku kaum menoleh dan menjerit. Kami adalah pelarian. Kami memohon laluan kemanusiaan. Pelarian? Mengarut. Kamu adalah warga negara Pakistan. Kami tidak pernah dilayan sebagai warga negara. Kami mempunyai hak untuk bebas pergi. Komander tentera itu mengangkat senapangnya. Ketegangan memuncak. Jika begini, pertumpahan darah akan berlaku. Kami tidak bersenjata, tetapi mereka bersenjata. Pada ketika itu, kenderaan muncul dari seberang sempadan. Di pihak India. Itu adalah tentera India. Pintu gerbang pos sempadan terbuka. Askar-askar berbaris. Seorang pegawai India menggunakan pembesar suara dan menjerit. Orang awam Balochistan dibenarkan lalu. Pihak tentera Pakistan. Sila patuhi undang-undang antarabangsa. Komander Pakistan tergamam. Ini campur tangan dalam urusan dalaman. Ini adalah langkah kemanusiaan. Sebarang tindakan mengancam orang awam yang tidak bersenjata akan dilaporkan kepada masyarakat antarabangsa. Tentera Pakistan teragak-agak. Dalam keadaan bersemuka dengan tentera India, mereka tidak boleh melepaskan tembakan ke arah orang awam. Itu pasti akan mengundang kutukan antarabangsa. Kami mengambil peluang itu untuk bergerak. 1 langkah, 2 langkah. Melalui kawat berduri, melepasi pos kawalan, akhirnya kami melintasi garisan sempadan dari tanah Pakistan ke tanah India. Sorakan meletus. Tangisan, pelukan. Kami berjaya. Tentera India memberikan air dan makanan. Selamat datang. Anda selamat sekarang, tiada apa-apa lagi. Seorang pegawai India datang. Kami menerima arahan dari pejabat perwakilan Malaysia. Kami akan mengiringi Anda semua dengan selamat ke New Delhi. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Malaysia. Kami hanya menjalankan amanah. Bas-bas telah menunggu. Kenderaan yang disediakan oleh kerajaan India. Malaysia yang membayar kosnya. Kami menaiki bas. Tempat duduk yang empuk penghawa dingin. Seorang anak bertanya, Ayah, adakah kita benar-benar akan pergi ke Malaysia? Ya, nak. Kita benar-benar akan ke Malaysia. Bagaimana di sana? Ayah pun tidak begitu pasti. Tapi satu perkara ayah tahu. Di sana ayah tidak perlu memegang senapang. 2 hari kemudian kami tiba di New Delhi. Kaki tangan dari pejabat perwakilan Malaysia keluar menyambut kami. Ada penterjemah, ada pasukan perubatan. Pemeriksaan kesihatan bermula, mereka yang sakit, yang cedera, kanak-kanak yang kekurangan zat makanan, semuanya menerima rawatan. Kaki tangan perubatan Malaysia berkata, jangan risau, Anda akan sembuh. Di Malaysia, Anda boleh mendapatkan rawatan yang baik dengan sistem kesihatan kebangsaan. Sistem kesihatan kebangsaan. Barulah kami tahu betapa hebatnya sistem itu nanti. Beberapa hari diisi dengan persiapan, mengisi dokumen, mengeluarkan visa. Pada suatu malam, kaki tangan pejabat perwakilan mengumpulkan kami. Esok kita berangkat. Dari New Delhi,
ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Penerbangan akan mengambil masa kira-kira 6 hingga 7 jam. Pesawat. Kebanyakan daripada kami tidak pernah menaiki pesawat. Pada pagi hari keberangkatan, kami menuju ke lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi. Di hadapan pintu pelepasan kami terhenti. Kami melihat pesawat itu, sayap yang besar, ekor yang dihiasi dengan warna jalur gemilang. Seseorang berbisik, itulah pesawat yang akan membawa kita ke Malaysia. Ia adalah sebuah pesawat sewa khas. Kami menaiki pesawat. Pramugari tersenyum menyambut. Selamat datang. Enjin berbunyi kuat. Pesawat mula bergerak di landasan. Seketika kemudian, badan kami terasa terapung. Kami terbang. Tanah di luar tingkap semakin menjauh. Kanak-kanak bersorak, itu awan. Orang dewasa menangis. Kami benar-benar telah pergi. Ini bukan mimpi. Pengumuman di dalam kabin kedengaran, para penumpang yang dihormati, kita akan tiba di Kuala Lumpur, Malaysia dalam masa kira-kira 7 jam. Selamat menikmati penerbangan Anda. 7 jam. Dalam masa itu, kami akan menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Sambil memandang keluar tingkap, saya berfikir, ini bukan pelarian, ini bukan pembuangan negeri, ini adalah pilihan. Negara yang kami pilih, Malaysia. Pesawat mendarat. Saat roda menyentuh landasan, tepukan gemuruh bergema. Kami bertepuk tangan untuk diri kami sendiri. Rasa lega kerana berjaya, rasa gembira kerana masih hidup. Keluar dari balai ketibaan, orang ramai sedang menunggu. Pegawai-pegawai kerajaan Malaysia, kaki tangan kumpulan sokongan, penterjemah, dan sebuah sepanduk. Selamat datang sahabat dari Balochistan. Ditulis dalam tulisan Rumi, Inggris, dan Balochi. Seorang pegawai kerajaan tampil memberi ucapan. Selamat datang ke Malaysia, perjalanan yang jauh dan memenatkan. Mulai sekarang, Malaysia bersama Anda. Bas-bas sedang menunggu. Dikatakan kami akan berpindah ke sebuah pusat penempatan sementara di Selangor. Melihat keluar tingkap, lebuh raya, lampu-lampu yang terang, jalan yang bersih, kenderaan yang teratur. Adakah ini benar-benar realiti? Seorang anak bertanya, "Ayah, di sini tiada perang." "Tidak, nak. Di sini tempat yang aman." Anak itu tersenyum. Tiba di pusat penempatan. Bangunan yang bersih, bilik yang kemas, bilik mandi dengan air panas. Makanan telah disediakan di dewan makan. Seorang kaki tangan menjelaskan, Anda akan tinggal di sini selama kira-kira sebulan. Dalam tempoh ini, Anda akan menerima pendidikan bahasa Melayu dan pendidikan penyesuaian budaya. Selepas sebulan, Anda akan ditempatkan di kediaman masing-masing. Kerajaan akan menyediakan perumahan rakyat. Anda juga boleh menerima latihan vokasional. Memberi rumah? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Mereka akan segera didaftarkan di sekolah. Ada kelas khas bahasa Melayu. Di Malaysia, pendidikan wajib adalah hak. Para ibu bapa menangis teresak-esak. Anak-anak kami akan ke sekolah. Benar-benar akan ke sekolah. Pada malam pertama, kami berkumpul bersama. Tempat yang asing, bilik yang asing. Risau, tetapi tenang. Ketua wakil kami berkata, "Kita telah berjaya, kita selamat, kita telah sampai." Tepukan gemuruh bergema. Tetapi sekarang barulah permulaan yang sebenar. Kita harus hidup sebagai rakyat Malaysia yang baru. Keesokan harinya, pendidikan bermula. Kelas bahasa Melayu, kelas budaya, kelas undang-undang, 8 jam setiap hari. Walaupun penat, tiada siapa yang merungut. Kanak-kanak belajar lebih cepat. Mereka belajar abjad, menyanyikan lagu kanak-kanak Malaysia. Pada suatu hari, ada kelas sejarah Malaysia. Penceramah menceritakan kisah Malaysia. Dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan, pembinaan negara bangsa, keajaiban ekonomi. Kami sangat terkejut. Malaysia juga pernah melalui sejarah yang sukar. Ya, konfrontasi, rusuhan kaum, cabaran ekonomi. Tetapi Malaysia tidak berputus asa. Membina sebuah negara berbilang kaum yang harmoni, membangunkan ekonomi. Kami melihat harapan. Malaysia juga pernah terasing dan bergelut, seperti kami. Tetapi mereka bangkit, maka kami juga boleh. Sebulan kemudian, kami ditempatkan di kediaman masing-masing. Kami menerima kunci rumah kami. Di Pakistan, walau membina rumah pun akan dirampas. Di Malaysia, mereka memberi rumah. Pada hari pindah, jiran-jiran keluar menyapa. "Selamat datang. Gembira menjadi jiran Anda." Mereka memberi buah-buahan dan barangan keperluan harian. Seorang makcik berkata, "Kami dulu pun pendatang juga, dari negeri lain datang cari kerja. Malaysia ini memang masyarakat pendatang. Kita semua saling menjaga." Kami faham. Orang Malaysia mempunyai hati yang terbuka. Anak-anak mula bersekolah.
memakai pakaian seragam, membawa beg sekolah. Pada hari pertama pulang dari sekolah, anak lelaki saya berkata, "Ayah, sekolah seronok. Saya bermain bola dengan kawan-kawan, tiada bunyi tembakan." Ayahnya menangis. Bagi anaknya, sekolah tanpa bunyi tembakan adalah sesuatu yang baru. Orang dewasa menerima latihan vokasional. Kimpalan, pertukangan kayu, masakan, penjagaan warga emas. Kerajaan membiayai semuanya. Semasa latihan, kami juga menerima allowance sara hidup. Seorang lelaki berkata, "Selama 30 tahun saya hanya memegang senapang. Sekarang saya memegang alat kerja. Inilah kehidupan yang normal." Beberapa bulan berlalu. Perubahan ketara. Kami boleh berbual dalam bahasa Melayu, mendapat pekerjaan, menghadiri mesyuarat ibu bapa di sekolah. Pada suatu hari, kerajaan Pakistan mengeluarkan kenyataan, mengatakan penghijrahan kami adalah haram, menuduh Malaysia melanggar undang-undang antarabangsa. Tetapi, masyarakat antarabangsa tidak menyebelahi Pakistan. Malaysia dengan tenang mengeluarkan kenyataan, Malaysia bertindak atas dasar kemanusiaan dan nilai-nilai sejagat. Kami hanya menghormati pilihan rakyat Balochistan. Mendengar kenyataan itu, kami menangis. Malaysia teguh melindungi kami. Majlis Suku Kaum mengadakan mesyuarat. Apa yang boleh kita berikan kepada Malaysia? Seorang tua berkata, "Kesetiaan. Kita boleh setia kepada negara ini dan menceritakan kisah kita. Memberitahu dunia negara macam mana Malaysia ini." Orang muda mengangguk. "Jika perlu, kami akan berjuang untuk mempertahankan Malaysia kerana Malaysia telah memberi kami keselamatan. Kami memutuskan untuk menjadi rakyat Malaysia, mengekalkan identiti Baloch, tetapi hidup sebagai rakyat Malaysia." Permohonan kewarganegaraan bermula. Mengisi borang, mengambil ujian, temu duga, memahami sejarah Malaysia, memahami makna jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku. Hari itu tiba, hari menerima kad pengenalan. Kami secara rasmi menjadi warga negara Malaysia, memegang bendera, melafazkan ikrar taat setia. Air mata berlinangan. Kami mempunyai sebuah negara. Pada malam itu, kami mengadakan majlis sambutan. Bendera Malaysia dan bendera Balochistan digantung sebelah menyebelah. Ketua wakil kami mengangkat gelas. Untuk Malaysia, semua orang menjerit. Untuk Malaysia, perjalanan eksodus kami telah berakhir. Meninggalkan Pakistan, Mesir kami dan tiba di Malaysia, tanah yang dijanjikan. Sudah setahun kami menjadi rakyat Malaysia. Banyak perkara telah berubah. Kami kini bercakap bahasa Melayu dengan sedikit pelat, makan nasi lemak, menonton berita Malaysia. Tetapi satu perkara tidak berubah. Rasa syukur. Setiap pagi bangun, saya berfikir betapa berharganya pagi tanpa bunyi tembakan. Anak-anak kami kini tidak dapat dibezakan dengan anak-anak Malaysia. Bercakap bahasa Melayu dengan fasih, mendengar lagu pop Melayu, pergi ke kedai serbaneka dengan kawan-kawan. Orang dewasa telah mendapat pekerjaan. Di tapak pembinaan, kilang, restoran, hospital. Seorang lelaki berkata, "Di Pakistan, sebanyak mana pun saya bekerja, ia akan dirampas. Di sini, sebanyak mana saya bekerja, sebanyak itulah saya dapat." Sangat adil. Pada hari gaji, kami berkumpul. Sebahagian wang disimpan, sebahagian dihantar kepada mereka yang masih di Balochistan. Dan yang paling penting, menyatakan rasa terima kasih kepada Malaysia. Kami menubuhkan kumpulan sukarelawan. Pada hujung minggu, kami membersihkan pantai, membantu warga emas yang tinggal bersendirian. Orang Malaysia berasa hairan. "Anda semua bekerja keras. Mengapa masih mahu menolong? Ini bukan pertolongan. Ini adalah balasan atas apa yang kami terima. Kami menerima nyawa, kami menerima masa depan." Pada suatu hari, media Malaysia datang untuk membuat liputan, melaporkan kisah warga negara baru kami. Kami bercerita dengan jujur. Pada mulanya kami memandang rendah pada Malaysia, menyangka ia sebuah negara kecil. Sekarang kami tahu kami salah. Malaysia adalah negara yang kuat, bukan dengan kekuatan tentera, tetapi dengan kemanusiaan dan keharmonian. Wartawan bertanya, "Secara spesifiknya, Amerika mengabaikan kami. China hanya melihat keuntungan. Eropah menutup pintu. Hanya Malaysia yang berbeza. Tidak berkira tentang syarat, tidak mengira keuntungan, hanya melihat manusia. Jadi kerana itu Anda memilih Malaysia? Bukan. Malaysia yang memilih kami, memberitahu kami bahawa orang seperti kami juga mempunyai nilai, mempunyai kelayakan untuk dihormati. Itulah Malaysia." Selepas laporan itu disiarkan, rakyat Malaysia meninggalkan komen di internet.
teruskan berjuang. Selamat datang ke keluarga Malaysia. Kami menangis, kami benar-benar diterima. Beberapa bulan kemudian, pejabat Perdana Menteri menjemput delegasi kami. Memakai sut yang dipinjam, kami pergi ke Putrajaya. Perdana Menteri sendiri keluar berjabat tangan. Selamat datang. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada Malaysia. Kami tergamam. Kami yang terhutang budi, sepatutnya kami yang berterima kasih. Perdana Menteri berkata, Anda telah membuat pilihan yang sukar. Meninggalkan tanah air bukan mudah. Kerana Anda mempercayai Malaysia, maka ini menjadi mungkin. Kami tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Kerana Malaysia juga pernah melalui liku-liku sejarah. Kami faham. Kami menangis. Pemimpin tertinggi negara melayan kami secara setaraf. Inilah demokrasi. Inilah Malaysia. Keluar dari pejabat Perdana Menteri, saya berfikir, setahun yang lalu, kami adalah orang yang diburu. Sekarang, kami berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia. Jika ini bukan keajaiban, apa lagi? Jadi, kami menulis surat ini, surat kepada rakyat Malaysia. Pada mulanya kami melihat jurutera Malaysia, kami mentertawakan mereka. Sekarang kami tahu, itu adalah keberanian. Menggunakan teknologi, bukan senjata. Menggunakan penghormatan, bukan ugutan. Ketika kami pergi ke pejabat perwakilan, kami ragu-ragu. Sekarang kami tahu, Malaysia membantu tanpa syarat. Ketika kami menyeberangi sempadan, kami ketakutan. Sekarang kami tahu kekuatan diplomasi Malaysia. Ketika kami tiba di Malaysia, kami terkejut. Diberi rumah, diberi hak, diberi marwah. Setahun kemudian, kami yakin. Memilih Malaysia adalah keputusan terbaik dalam sejarah bangsa kami. Anda bertanya apa yang kami perlukan. Kami menjawab, kami sudah mendapat segalanya. Keselamatan, penghormatan, masa depan. Sekarang giliran kami. Waktu untuk kami menjaga Malaysia. Anak-anak kami bertanya, Ayah, kita orang Malaysia atau orang Baloch? Kami menjawab, kedua-duanya. Berakar umbi dalam sejarah Baloch sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi, pada mulanya kami tidak mengenali Anda. Kami hanya tahu Anda sebuah negara yang menghadapi cabaran serantau. Sekarang kami tahu, justru kerana Anda pernah melalui pengasingan, Anda tahu betapa berharganya sahabat. Justru kerana Anda pernah melalui kesusahan, Anda tahu nilai demokrasi. Justru kerana Anda pernah melalui kemiskinan, Anda tahu erti perkongsian. Kerana itulah Anda menerima kami. Sebagai orang yang pernah melalui penderitaan yang sama, membawa harapan yang sama. Budi ini akan kami kenang seumur hidup. Kami akan ajarkan kepada anak-anak kami, wariskan kepada cucu-cucu kami. Malaysia telah menyelamatkan kami. Malaysia telah memberi kami masa depan. Dan kami akan beritahu dunia, kekuatan bukanlah pada jumlah senjata, tetapi pada luasnya hati. Malaysia telah membuktikannya. Terima kasih Malaysia. Cintakan Malaysia. Negara yang kami pilih, negara yang memilih kami. Malaysia boleh. Di atas adalah surat ikhlas dari delegasi bangsa Balochistan kepada rakyat Malaysia. Pada saat ini, di suatu sudut dunia, ada orang lain yang sedang merasai keikhlasan Malaysia. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan penghormatan. Bukan dengan syarat, tetapi dengan kepercayaan. Sebuah negara yang berjalan seiring dengan dunia. Itulah Malaysia kita. Bagaimana perasaan Anda? Jika hati Anda juga terasa hangat, sila langgan dan suka. Sila tinggalkan komen Malaysia Maju Jaya.